Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para penilai serta para peserta seminar Darul Aman 2020. Saya Nur Sofia binti Jaafar dari Kolej Matrikulasi Perak mewakili kumpulan BOSTI akan berkongsi satu dapatan dari amalan PLC kumpulan kami melalui aktiviti TSS yang bertajuk GCXF PIM Kondusif Pemudah Cara NF2F. Permasalahan yang dapat dikenal pasti yang menyebabkan kami menjalankan TSS ini adalah permasalahan semasa penggunaan PIM dalam pembelajaran NF2F. Apa itu PIM? PIM adalah platform interaksi maya, manakala NF2F adalah non-face-to-face. Masalah pertama yang wujud adalah perkongsian maklumat atau tugasan yang kurang berkesan. Pensyarah tidak dapat mengenal pasti pelajar yang telah mengambil tindakan terhadap tugasan yang diberikan. Masalah kedua adalah pembeziran masa pelajar mencari atau scroll semula bahan-bahan penting. Ini akan dijadikan alasan oleh pelajar tersebut untuk tidak menyiapkan tugasan. Masalah ketiga adalah penyimpanan maklumat penting seperti rekod penilaian adalah tidak sistematik. Oleh itu, mengambil inisiatif daripada perkembangan teknologi maklumat serta perubahan minat pelajar, kumpulan kami mencadangkan beberapa PIM dijalankan di dalam kelas tutoran sewaktu pembelajaran NF2F. PIM-PIM tersebut adalah GC, WhatsApp, Slack dan Edmodo. Objektif TSS kumpulan kami adalah berkongsi pengetahuan dan pengalaman PIM bersama rakan sejawat. Kedua, mengenal pasti PIM yang paling kondusif dalam pembelajaran NF2F, mendidikan pelajar ke arah pembelajaran secara kendiri serta membantu memperkembangkan profesionalisme pensyarah secara berterusan. Terdapat 2 kitaran sewaktu pelaksanaan TSS ini dijalankan. Di dalam setiap kitaran, kami mengaplikasikan PDCA iaitu Plan, Do, Check dan Action. Sewaktu plan ataupun perancangan, satu perjumpaan yang menggunakan strategi Talk, Tell, Share diadakan. Perjumpaan ini adalah untuk mengenal pasti masalah PIM yang digunakan sewaktu pembelajaran NF2F terdahulu. Setelah mengenal pasti masalah yang terlibat, ahli kumpulan diberikan masa untuk membuat refleksi terhadap amalan PIM pembelajaran NF2F masing-masing. Sebelum pelaksanaan, satu lagi perjumpaan yang melibatkan strategi brainstorm. Perjumpaan kali ini adalah untuk mengenal pasti PIM yang pernah atau kerap digunakan oleh ahli kumpulan. Setelah berbincang, kami memutuskan untuk memilih 4 PIM untuk dijalankan di dalam kelas tutoran masing-masing sewaktu pembelajaran NF2F. Pensyarah 1 akan menggunakan GC di dalam kelasnya, pensyarah 2 akan menggunakan WhatsApp, pensyarah ketiga Slack, pensyarah keempat Edmodo. Selesai pelaksanaan di dalam kelas masing-masing, satu lagi perjumpaan diadakan iaitu menggunakan strategi Talk, Tell, Share. Ini untuk melihat refleksi. Setiap pensyarah tadi akan berkongsi refleksi kelebihan dan kekurangan serta maklum balas, soal selidik, kebolehgunaan dan kesesuaian PIM. Ini menjawab kepada objektif pertama kami iaitu berkongsi pengetahuan dan pengalaman PIM. Selesai mendengar dan berkongsi berefleksi, kami diberi masa untuk menilai PIM-PIM yang dikongsi tadi untuk melihat sebarang penambahbaikan. Sewaktu perjumpaan kelima, dengan menggunakan strategi Pillow Talk, perjumpaan kali ini adalah untuk memilih PIM yang kondusif untuk pembelajaran NF2F yang akan datang. Perbincangan kali ini melibatkan seorang pakar rujuk iaitu Encik Muhammad Azrani bin Zaman Rahim. Selepas melihat kelebihan, kekurangan serta maklum balas soal selidik, kami memilih
GC integrasi bersama Quizzes dan Edpuzzle iaitu GCSF untuk digunakan di dalam kelas non-face-to-face yang akan datang. Sewaktu kitaran kedua, sebelum pelaksanaan, GCSF dipilih iaitu menjawab kepada objektif kedua kami iaitu dapat mengenal pasti PIM yang kondusif dalam pembelajaran NF2F. Seorang pensyarah akan menggunakan GCSF manakala pensyarah yang lain akan bertindak sebagai pemerhati. GCSF ini telah dijalankan sewaktu pembelajaran NF2F sewaktu PKP. GC dipilih kerana paparannya yang sistematik serta memudahkan carian pelajar. Edpuzzle pula digunakan sebagai video ulang kaji, nota-nota dan pentafsiran mudah. Pensyarah dapat mengesan tindakan pelajar melalui data di Edpuzzle. Ini kerana sewaktu menggunakan Edpuzzle, pensyarah boleh mengedit video dengan menambah nota atau sebarang soalan pendek di mana-mana bahagian video. Video akan terhenti di saat soalan disediakan. Pelajar perlu menjawab soalan sebelum video disambung secara automatik. Pelajar tidak dapat meninggalkan mana-mana bahagian video kerana pensyarah dapat mengesan melalui data Edpuzzle. Dengan adanya cara begini, perkongsian maklumat lebih berkesan dan pensyarah dapat mengenal pasti pelajar telah mengambil tindakan terhadap tugasan yang diberikan atau belum. Quizzes dipilih sebagai penilaian dan penyimpanan semua rekod penilaian. Quizzes digunakan kerana ianya sangat sistematik dan mudah diakses pada masa akan datang. Selepas pelaksanaan, satu perjumpaan dijalankan dengan menggunakan sumangsaran untuk melihat hasil dapatan dari segi kelebihan, kelemahan dan sebarang penambahbaikan GCSF. Semasa GCSF dijalankan, terdapat beberapa isu yang diperolehi dan perlukan penambahbaikan pada masa akan datang. Hasil dapatan dari segi pelajar, GCSF dapat memudahkan pelajar merujuk semula maklumat yang disimpan di dalam PIM. Kedua adalah memupuk minat pelajar dalam e-pembelajaran secara kendiri. Ini menjawab objektif ketiga kami iaitu menyediakan pelajar ke arah e-pembelajaran secara kendiri. Dari segi pensyarah, GCSF dapat meningkatkan kreativiti pensyarah dalam pengajaran kerana pensyarah menggunakan pelbagai aplikasi sewaktu pengajaran. Kedua adalah penyimpanan maklumat pensyarah adalah lebih sistematik. Beberapa penambahbaikan boleh dilakukan semasa pengajaran NF2F masa akan datang. Pensyarah perlu memastikan pelajar mendaftar akaun Edpuzzle kerana terdapat beberapa pelajar yang tidak dapat mengakses Edpuzzle melalui GC. Kedua, pensyarah dan pelajar perlu menggunakan akaun G Suite dari awal supaya dapat menggunakan GCSF secara optimum. Ketiga adalah pensyarah boleh menggunakan pelbagai lagi aplikasi pendidikan di bawah Google LMS seperti Meet dan Plickers. Ini kerana didapati peratusan pelajar berkurangan sejak PKP kedua berkemungkinan kerana ulangan penggunaan aplikasi yang sama. Rumusan yang dapat dibuat adalah GCSF memberikan impak yang signifikan dalam menambah baik gaya pengajaran pensyarah. Hasil ini selari dengan dapatan kajian Moulkring 2016 yang menyokong bahawa GC dan aplikasi pendidikan bawah Google dapat membentuk suasana pembelajaran alam maya yang kondusif. Ini menjawab objektif keempat kami iaitu membantu memperkembangkan profesionalisme pensyarah secara berterusan. Sekian itu sahaja perkongsian yang dapat saya bentangkan. Terima kasih.